Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua anak murid saya. Diharapkan semua sihat dan bersedia untuk belajar topik sains pada hari ini. Okey, untuk hari ini masih lagi dalam topik pertama iaitu kemahiran proses sains yang telah awak belajar pada sebelum ini, dan hari ini kita membuat latihan dan perbincangan menggunakan buku Skill Hebat. Diharapkan semua anak murid bersedia dengan buku aktiviti ini. Okey, dan buka muka surat 4. Okey. Pada muka surat 4, kamu diminta untuk menyatakan salah satu kemahiran proses sains iaitu membuat inference. Ingat lagi tak semua apa itu membuat inference? Okey, soalan pertama diminta untuk menyatakan maksud membuat inference. Okey, apa dia? Apa dia maksud membuat inference? Okey, membuat inference ada dua jawapan yang saya tunjukkan di sini. Kamu boleh pilih salah satu. Yang pertama, membuat inference adalah membuat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey, yang kedua, jawapan kedua boleh menyatakan sebab atau memberikan alasan yang munasabah atas sesuatu peristiwa. Okey, ini maksud membuat inference ke atas sesuatu pemerhatian. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan nombor 2. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi. Okey, kamu perhatikan gambar rajah. Apa yang kamu perhatikan pada gambar rajah adalah seorang budak lelaki yang terbaring di atas katil dan berselimut, serta di atas dahinya terdapat cool fever kan. Okey, dan di mulutnya pula terdapat termometer. Okey, soalan pertama, nyatakan satu inference berdasarkan situasi dalam rajah di atas. Okey, jawapannya adalah budak lelaki itu demam. Okey, diminta kamu untuk menyatakan sebab, alasan. Inference tu alasan, sebab yang munasabah berdasarkan pemerhatian dalam gambar rajah ni. Okey, mengapa mengapa budak lelaki ini terbaring? Ada termometer pada mulutnya, ada kain pada dahinya. Okey, jadinya inference-nya adalah kerana budak lelaki itu demam. Okey, soalan B, beri satu justifikasi bagi inference kamu. Okey, ini merupakan soalan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, maksudnya kat sini justifikasi adalah soalan ini menyuruh kamu menyatakan lagi bukti yang menunjukkan budak lelaki itu demam. Okey, jadi jawapannya adalah terdapat kain pada dahi dan termometer di dalam mulut budak lelaki itu. Okey, soalan yang seterusnya. Buka muka surat 5. Okey, pada gambar rajah terdapat sebuah papan tanda seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah, diletakkan di hadapan sebuah tandas. Okey, pasti anak murid semua pernah lihat papan tanda di depan tandas awam ni kan? Okey, soalan yang pertama, ramalkan apa yang berlaku jika seorang kanak-kanak berlari masuk ke dalam tandas itu. Okey, meramal, kemahiran proses sains meramal. Soalan minta kamu menyatakan jika kanak-kanak itu berlari ke dalam tandas, apa akan jadi? Okey, kanak-kanak itu akan jatuh tergelincir. Okey, kalau awak lari di hadapan tandas, dah diberi amaran pada papan tanda ni, tetapi masih berlari, kamu akan terjatuh. Okey. Soalan B, apakah yang boleh dilakukan pada papan tanda itu untuk menarik perhatian yang lebih daripada orang ramai? Ni pun soalan KBAT. Okey, maksudnya kat sini apa yang boleh kamu cipta, apa yang boleh kamu reka untuk menjadikan papan tanda itu lebih menarik perhatian orang ramai supaya lebih berhati-hati.
terutamanya kanak-kanak lah. Kadang-kadang kanak-kanak tidak perasan papan tanda tersebut. Okey, apa yang boleh menarik perhatian kanak-kanak ataupun orang ramai supaya lebih berhati-hati dan lebih memberi perhatian ke atas papan tanda tersebut. Okey, ni kamu kena fikir apa jawapan yang sesuai. Okey, jawapan yang Ustazah dapat. Okey, memasang lampu pada papan tanda itu. Okey, boleh letak lampu pada papan tanda itu ataupun boleh memasang bunyi amaran pada papan tanda itu, bunyi siren kan. Bila orang ramai dah menghampiri papan tanda, bunyi amaran tu berbunyi. Okey, ataupun memasang lampu supaya lebih menarik perhatian orang ramai, supaya lebih berhati-hati untuk melalui depan tandas tersebut. Okey, itu jawapan daripada saya. Okey, soalan C, lakarkan idea kamu di B pada ruang di bawah. Okey, lakar. Apa maksud melakar? Okey, melakar adalah melukis. Okey, jika kamu pilih nak letak lampu pada papan tanda tersebut untuk menarik perhatian orang ramai, kamu lukis lampu. Macam mana nak letak lampu? Okey, jika nak letak bunyi, macam mana nak letak bunyi tu? Ataupun kamu ada idea lain, nak menarik perhatian orang ramai, nak reka cipta papan tanda itu supaya lebih menarik perhatian orang ramai, boleh guna idea kamu sendiri. Okey. Okey, soalan seterusnya muka surat 6. Okey, muka surat 6 masih lagi kemahiran proses sains, iaitu menggunakan perhubungan ruang dan masa. Okey, berdasarkan jadual di bawah menunjukkan keputusan bagi satu penyiasatan. Okey, kat sini jadual menunjukkan keputusan suatu penyiasatan berkaitan tentang masa pemanasan dalam minit dan juga suhu air dalam bentuk darjah Celsius. Okey, masa pemanasan minit ke-5 suhu air menjadi 20 darjah Celsius. Okey, masa pemanasan masa ke-10, minit ke-10 suhu air bertambah kepada 40 darjah Celsius. Okey, minit ke-15 suhu air bertambah lagi 60 darjah Celsius. Dan yang terakhir, masa pemanasan minit ke-20 suhu air semakin bertambah menjadi 80 darjah Celsius. Bermaksud berdasarkan jadual tersebut, suhu air semakin meningkat, suhu air semakin panas mengikut masa pemanasan. Okey, maksudnya semakin lama masa pemanasan, semakin bertambah suhu air lah, suhu air makin panas. Okey, soalan A, nyatakan satu parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan jadual di atas. Okey, apa parameter yang berubah mengikut masa berdasarkan jadual tu? Okey, senang je lah jawapannya. Okey, saya harap awak semua fahamlah. Okey, jawapannya ialah suhu air. Okey, parameter yang berubah adalah suhu air mengikut masa pemanasan. Okey, soalan seterusnya B, nyatakan perbezaan suhu air dari minit ke-5 hingga ke-20. Okey, perbezaan. Kalau perbezaan bermaksud kamu kena kira. Okey, suhu air dari minit 5 hingga ke minit 20. Okey, suhu pada minit ke-20 adalah 80 darjah Celsius. Minit ke-5 suhu air adalah 20 darjah Celsius. Jadi di sini berapa perbezaannya? Okey, beza maksudnya kamu kena tolak. Suhunya 80 darjah Celsius tolak dengan 20 darjah Celsius. Jadi jawapannya adalah 60 darjah Celsius. Okey, soalan C. Jika tempoh penyiasatan ini dilanjutkan kepada 25 minit, ramalkan suhu air yang mungkin. Okey, maksudnya di sini soalan ni suruh kamu ramalkan jika tempoh penyiasatan dilanjutkan kepada 25 minit. Kalau tadi sehingga 20 minit. Sehingga 20 minit adalah 80 darjah Celsius. Tapi di sini disuruh kamu ramalkan jika masa dilanjutkan lagi 25 minit. Okey, berapa suhu airnya? Okey, 100 darjah Celsius. Macam mana boleh saya ramalkan 100 darjah Celsius? Okey, maksudnya kat sini
perbezaan antara suhu air mengikut masa tersebut adalah 20, 20. Okey, 20, 40, 60, 80 dan bila diramalkan pada 25 minit, kita ramalkan anggaran suhu air adalah 100 darjah Celsius. Okey, soalan D. Apakah pola perubahan suhu air sepanjang penyiasatan ini? Okey, bila soalan pola, kamu boleh jawab menaik, meningkat, bertambah, menurun, berkurang. Okey. Jadi kat sini suhu air adalah bertambah dan juga meningkat. Okey, suhu air ni bertambah dan juga meningkat. Okey, soalan E. Apakah hubungan antara masa pemanasan dengan suhu air dalam penyiasatan ini? Okey, soalan minta hubungan. Okey, soalan minta hubungan. Hubungan tu apa dia? Hubungan sama dengan, siapa ingat lagi? Hubungan sama dengan, hubungan dia sama dengan hipotesis. Okey. Hubungan sama dengan hipotesis. Okey, masih ingat lagi formula menulis hipotesis ni? Okey. Bila soalan minta hipotesis, dia maksudnya sama dengan hubungan. Bila soalan minta hubungan, sama dengan hipotesis. Okey, menghubung kaitkan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Jadi, jawapannya, hubungannya adalah semakin meningkat masa pemanasan, semakin tinggi suhu air. Okey, ini adalah bentuk jawapan bila soalan minta hubungan. Okey. Muka surat 7. Tugasan kamu adalah menyelesaikan latihan pada muka surat 7 dan juga 8. Okey, muka surat 7 berkaitan dengan magnet. Okey, kalau kamu tengok dekat sini soalan pertama, soalan A, dia minta kamu apakah yang dilakukan dan diperhatikan dalam penyiasatan. Okey, ini berkaitan dengan magnet. Klip kertas, bilangan klip kertas yang melekat pada magnet bar yang berbeza saiz. Okey, soalan B, dia minta kamu menyatakan definisi secara operasi. Okey, soalan C, dia minta kamu menyatakan pemboleh ubah dimanipulasi, bergerak balas dan juga dimalarkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi adalah dalam penyiasatan ini, pemboleh ubah apa yang berubah-ubah, apa yang tidak tetap dalam penyiasatan ini. Okey, pemboleh ubah bergerak balas pula, apa yang kamu hendak perhatikan dalam penyiasatan ini. Okey, boleh tengoklah apa yang kamu hendak perhatikan. Okey, kalau tadi dimanipulasi, apa yang berbeza? Okey, Ustazah nak awak fikir untuk muka surat latihan muka surat 7 ni, kamu fikir dan cuba jawab. Okey, yang ketiga, pemboleh ubah dimalarkan. Pemboleh ubah dimalarkan adalah apa yang tetap dalam penyiasatan ini, apa yang tidak berubah dalam penyiasatan ini. Okey, soalan D, nyatakan hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Hubungan macam tadi, hipotesis, semakin ataupun boleh guna jika maka. Okey. Dan buat juga latihan muka surat 8 berkaitan dengan penyiasatan tentang 2 ekor tikus yang sama saiz dan umur diletakkan di dalam sangkar yang berlainan, X dan Y. Keadaan tikus-tikus selepas seminggu diperhatikan. Okey, 2 ekor tikus diletakkan dalam sangkar yang berlainan. Okey, X dan Y. Apa yang berbeza kat sini? Kamu tengoklah. Dan soalan A, diminta untuk menyatakan penyataan umum yang boleh dikaji berdasarkan penyiasatan. B pula diminta untuk menyatakan satu hipotesis bagi penyiasatan ini. Hipotesis macam tadilah, hubungan tadi. Okey, dan C, jika pemboleh ubah dimanipulasi ditukarkan kepada kehadiran udara, rangka satu penyiasatan baru yang boleh dijalankan. Tulis laporan yang terdiri daripada tujuan, penyataan masalah, hipotesis, pemboleh ubah, alat dan bahan dan juga langkah-langkah. Okey, untuk soalan C ni kamu boleh buat dalam kertas dan kamu boleh stapler lah dekat muka surat 8 ni. Okey. Okey, itu sahaja untuk hari ini latihan dan perbincangan buku aktiviti skill hebat.
Diharapkan semua murid dapat menyiapkan tugasan yang diberi. Okey, selamat menjawab. Terima kasih semua. Assalamualaikum.